pusaka sukar diuruskan. Secara umumnya, kelewatan pembahagian harta pusaka akan berlaku sekiranya waris-waris tidak mengetahui kedudukan harta pusaka dan siapa sebenarnya yang tergolong sebagai ahli-ahli waris kepada si mati. Keadaan ini akan menyebabkan harta-harta si mati, terutama harta tak alih seperti rumah, tanah, bangunan, kedai, atau harta-harta alih seperti wang simpanan, wang KWSP, simpanan tabung haji, saham, share syarikat, barang kemas dan lain-lain akan menjadi buat suatu tempoh masa yang agak lama dan tidak dapat diurus dengan betul. Kegagalan mengurus harta pusaka dengan banyak akan mendorong berlakunya krisis dalam institusi keluarga yang kadang-kadang membawa kepada pertelingkahan sesama waris. Hal ini kerana terdapat waris yang menggunakan harta si mati tanpa persetujuan waris-waris lain, atau ada yang mengambil harta si mati secara salah. Lebih malang lagi, terdapat waris yang sanggup memberi keterangan palsu di hadapan hakim semata-mata ingin merebut harta pusaka tersebut. Ingatlah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu membolehkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Ikhwanul muslimin sidang Jumaat yang dirahmati, sebenarnya untuk mengelakkan harta pusaka menjadi hukum dan waris berbalas sesama sendiri, ia boleh ditangani dengan berkesan sekiranya masyarakat kita membuat perancangan awal secara kemas dan sistematik sebelum meninggal dunia. Perancangan seseorang individu ke atas pembahagian harta pusaka dilakukan adalah untuk mencapai 4 matlamat berikut. Pertama, supaya kita dapat melakukan amal jariah untuk diri kita. Kedua, supaya kita dapat memberi harta kepada orang yang kita sayang. Ketiga, supaya kita dapat memastikan waris kita tidak mengharapkan simpati daripada orang lain. Dan yang keempat, supaya kita dapat mengalihkan harta pusaka kepada mereka yang benar-benar berhak. Ikhwanul muslimin sidang Jumaat yang dirahmati, sebagai hamba Allah yang diberi kesempatan dan peluang untuk hidup di muka bumi ini, kita amat digalakkan untuk menyediakan bekalan sedekah jariah sebelum menemui Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, seseorang boleh membelanjakan hartanya ketika hidup sama ada dengan bersedekah atau berwakaf menggunakan harta alih dan harta tak alih. Secara umumnya, kebanyakan daripada kita memahami maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalath, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Maksudnya, apabila manusia meninggal dunia, akan terputuslah daripadanya amalannya melainkan 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya. Ikhwanul muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita juga amat digalakkan untuk memberikan harta kepada mereka yang disayangi, seperti anak-anak kandung, anak-anak angkat, orang-orang susah atau rakan taulan yang dikasihi secara hebat, supaya dengan demikian ia akan dapat memperkukuhkan tali silaturahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahadu tahabu." Rawahu Bukhari. Maksudnya, memberi hadiahlah kamu, nescaya kamu akan saling sayang menyayangi. Pemberian harta secara heboh adalah digalakkan
dan boleh dilakukan ketika seseorang masih hidup. Ia tidak mempunyai hak dan sesiapa pun boleh menerimanya, termasuklah para waris. Hebah juga menjadi salah satu instrumen akad yang semakin popular dalam penduduk dalam produk-produk keuangan Islam pada hari ini. Sekiranya pembahagian harta pusaka itu ingin dilakukan selepas meninggal dunia, seseorang itu boleh merancang secara wasiat, terutamanya kepada anak angkat atau waris yang terhalang daripada menerima harta pusaka itu nanti. Ini bermakna seseorang individu boleh menyediakan perancangan tersebut semasa hayatnya dan dilaksanakan sebaik saja dia meninggal dunia pada kadar tidak melebihi 1/3 daripada harta pusakanya. Semua ahli masyarakat di Kelantan dan seluruh negara berusaha akan kepentingan menulis surat wasiat kerana ia merupakan faedah yang membolehkan seseorang yang terhalang daripada menerima harta pusaka itu menikmati pemilikan harta. Galakan menulis wasiat ini adalah dijelaskan melalui hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqu imri'in muslim lahu syai'un yusi fihi yabitu lailatayn illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indahu." Rawahu al-Bukhari. Maksudnya tidak sepatutnya seseorang muslim yang mempunyai sesuatu ingin diwasiatkan tidur 2 malam berturut-turut melainkan dia menulis wasiat di sisinya. Ikhwanul muslimin, kesedaran mengenai pusaka, wasiat, hebah ini masih rendah dalam kalangan umat Islam. Selanjutnya ilmu berkaitan pengurusan harta seperti ini sepatutnya dijadikan sebahagian daripada keperluan hidup sebagai seorang muslim. Mengapa terjadi demikian? Jawapannya ialah kerana setengah umat Islam tidak memikirkan tentang kematian yang pasti datang pada bila-bila masa, atau mungkin juga disebabkan ilmu dan maklumat berkenaan pengurusan harta atau keuangan diri dan keluarga masih rendah. Ajaib juga apabila ada sebahagian orang kita sanggup berbelanja ratusan ringgit untuk berwasap, Instagram, TikTok dan update wal Facebook, menghantar pesanan-pesanan ringkas setiap hari, tetapi tidak sanggup untuk berbelanja sedikit untuk menulis pesanan terakhir yang hanya dilakukan sekali dalam hidupnya. Kelebihan menulis surat wasiat atau dokumen hebah sebenarnya antara lain mampu memudahkan proses pembahagian harta selepas kematian kita, mengelakkan salah faham atau perbalahan antara waris. Selain kita dapat melantik wasi atau pentadbir yang diyakini bertanggungjawab dan amanah untuk mentadbir harta pusaka kita apabila kita sudah tiada nanti. Ikhwanul muslimin sedang Jumaat yang dimuliakan, sebagai pemilik harta kita juga perlu memastikan waris-waris akan memperolehi harta pusaka daripada kita. Kita pasti tidak ingin melihat waris-waris kita nanti pada suatu masa meminta-minta daripada orang lain atau menagih simpati daripada orang ramai. Dalam hadis Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Innaka an tad'a warasataka aghniya khairun min an tad'ahum 'adatan yatakaffafuna an-nasa fi aydihim." Rawahu al-Bukhari. Maksudnya sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli waris kaya itu, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka miskin, meminta-minta kepada manusia dengan tangan mereka. Sebagai akhirnya, ingatlah para jemaah sekalian, sesungguhnya harta adalah suatu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua harta kita akan dipersoal dan dipertanggungjawabkan dari mana dia diperolehi dan ke mana dia dibelanjakan. Jadi pastikan harta-harta kita dapat diuruskan dengan baik dan diberikan kepada mereka yang berhak dan disayangi dengan cara yang paling adil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhsha alladziina lam yutaraku min khalqihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Pergi dan hendaklah takut kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak-anak yatim oleh orang-orang yang menjadi penjaganya, yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang dhaif yakni yatim di belakang mereka,
tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa hadapan dan keselamatan anak-anak mereka. Oleh itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul, menepati kebenaran. Surah An-Nisa ayat 9. Ikhwanul muslimin, marilah kita berdoa kepada Allah agar mengangkat wabak yang sedang melanda di negara kita ini, perbanyaklah melakukan amal saleh dan menghindari kemurkaan Allah, serta jangan lupa mematuhi SOP pencegahan COVID-19. Khatib juga ingin mengingatkan bahawa mengambil rasuah dan salah guna kuasa mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna darah adalah perbuatan haram dan hina serta buruk akibat di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.